Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Penyusunan dan format atur cara sambutan perayaan fokus mesyuarat pertama perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-77 peringkat daerah. Strategi kebangsaan pengurangan garam membantu mengurangkan risiko kematian pramatang dari penyakit tidak berjangkit. Impak lanskap ekonomi serantau kepada usaha-usaha integrasi ekonomi ASEAN dan penyertaan Timur Leste ke mesyuarat-mesyuarat ekonomi ASEAN dibincangkan semasa mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN AECC kali ke-22 di Jakarta, Republik Indonesia kemarin. Mesyuarat juga menyambut baik prioriti ekonomi deliverables Republik Indonesia dan mengambil maklum mengenai perkembangan di dalam penghasilan wawasan pasca 2025 bagi komuniti ASEAN. Menghadiri mesyuarat yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Di bawah tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun ini merasa optimis bahawa ASEAN akan kekal sebagai pusat pembangunan dengan jaminan makanan dan tenaga, menerima pembangunan ekosistem elektronik vehicle dan menyokong kestabilan kewangan secara berterusan. Sesi khas retreat telah diadakan bagi menteri-menteri AECC untuk bertukar-tukar pandangan mengenai inisiatif-inisiatif kelestarian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan peralihan tenaga dan perkembangan ekosistem EV. Semasa sesi berkenaan, menteri-menteri AECC antaranya mengalu-alukan pelaksanaan fasa awal bagi Circular Economy Implementation Plan dan penerokaan ASEAN Blue Economy sebagai pemacu pembangunan yang baru di rantau ini. Mesyuarat AECC ke-22 didahului oleh mesyuarat persediaan Ketua-Ketua Pegawai Ekonomi ASEAN bagi AECC ke-22 pada 6 Mei 2023. Delegasi negara diketuai oleh Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetapi Ekonomi, Perdagangan dan Industri di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat pertama perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 bagi tahun 2023 peringkat daerah berlangsung pagi tadi di ke-4 daerah. Bagi daerah Brunei dan Muara, mesyuarat berlangsung di Dewan Muhibah Berakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Mesyuarat antara lain membincangkan pembubaran jawatan kuasa perayaan dan pelantikan jawatan kuasa yang baharu dan memfokuskan kepada penyusunan acara-acara sambutan perayaan serta membincangkan format atur cara sambutan bagi peringkat daerah Brunei dan Muara. Manakala di daerah Temburung, mesyuarat dipengerusikan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburung. Antara agenda mesyuarat, taklimat postmortem perayaan 2022. Di daerah Belait, mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait.
Mesyuarat juga menyaksikan pembubaran ahli jawatankuasa perayaan yang lepas dan melantik jawatankuasa baru. Antara yang dibincangkan, majlis-majlis keagamaan sempena sambutan perayaan. Di daerah Tutong, mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Muhammad Sofian bin Najib Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Mesyuarat juga membincangkan mengenai cadangan acara-acara keagamaan. Dua orang belia mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN dengan perwakilan belia ASEAN. Mesyuarat yang bermula pada 9 hingga 12 Mei 2023 itu merupakan sebahagian dari sidang kemuncak ASEAN ke-42. Wakil negara berlepas ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia pagi tadi. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar, Dayangku Farah Amirah binti Pangeran Rezwan, pemangku pengarah belia dan sukan. Untuk menyampaikan cadangan-cadangan yang telah disediakan oleh belia-belia yang telah menghadiri ASEAN Youth Dialogue yang telah diadakan pada bulan April yang lepas. Cadangan-cadangan ini adalah mengenai dengan pemacuan transformasi digital bagi pelaksanaan SDG iaitu matlamat pembangunan yang berdaya tahan di Asia Tenggara. I was involved in writing policies and recommendations with my other fellow delegates from ASEAN in the topic of green economy through digital platform. So we hope that the policies that we have done so far regarding to ASEAN on sustainable development goals and digitalization towards this, we hope that all the prime ministers, all the ASEAN leaders can be accepting with all our efforts, and also to hear their recommendations as well on what we can improve on towards the policies. Strategi Kebangsaan Pengurangan Garam 2023-2030 akan menjadi panduan dan hala tuju dalam mencapai sasaran bagi pengurangan garam di negara ini dan di peringkat global. Oleh itu, kerjasama dan sokongan semua pihak adalah penting dalam melaksanakan strategi tersebut. Bersama Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani untuk laporannya. Menurut Kementerian Kesihatan, pengambilan garam berlebihan merupakan faktor risiko utama bagi tekanan darah tinggi yang membawa kepada terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskular, buah pinggang, kanser perut dan obesiti. Pengurangan pengambilan natrium yakni sodium dalam permakanan terbukti berkesan sebagai pencegahan utama penyakit-penyakit tidak berjangkit. Strategi Kebangsaan Pengurangan Garam 2023-2030 yang dirangka Kementerian Kesihatan akan menjadi panduan bagi mencapai sasaran pengurangan 15% pengambilan garam menjelang 2030. Tindakan atau langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran itu adalah seperti melaksanakan dasar kerajaan. Seperti dasar memastikan pengusaha makanan menghasilkan produk makanan yang lebih sihat dan berpatutan. Yang kedua pula bekerjasama dengan sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan dan kebolehcapaian produk rendah garam. Yang ketiga, meningkatkan kesedaran orang ramai dalam pengurangan mengenai kepentingan pengurangan garam. Jadi yang keempat, mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi membolehkan pengurangan garam di sektor awam dan komuniti. Kelima pula, melaksanakan pemantauan pengambilan garam di kalangan penduduk. Yang keenam, memperkasa orang ramai untuk membuat perubahan tingkah laku semasa membeli, memasak dan makan. Dan akhir sekali, langkah untuk mencapai sasaran tersebut ialah menerokai pendekatan inovatif dalam proses pembuatan makanan serta melalui teknologi digital. Strategi Kebangsaan Pengurangan Garam 2023-2030 juga menyokong ke arah mencapai matlamat wawasan negara 2035 dalam memastikan kualiti hidup yang tinggi dan membantu mengurangkan risiko kematian pramatang daripada penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara ini. Laporan Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani untuk Berita RTB.
Rekaan fashion tempatan berupaya standing dengan rekaan fashion luar negara dengan adanya kreativiti dan promosi yang bersesuaian. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Ingin kelihatan menarik dengan busana ready to wear atau yang siap dipakai, Auda tidak perlu bimbang kerana sebuah butik tempatan mampu menghasilkan rekaan fashion berkualiti untuk memenuhi impian Auda. Laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tua. It's become a big empire, kira macam company-company yang ada di luar negara. Dalam memberikan pilihan kepada golongan wanita, butik Little Dayang yang diusahakan oleh anak tempatan menawarkan busana siap pakai dan juga tempahan jahitan pakaian moden. Sentuhan tangan Dayang Nur Ifah binti Haji Imran, pengasas butik Little Dayang, menjadikan busana yang dihasilkannya kelihatan lebih mewah dan elegan. Bahkan, beliau juga menawarkan perkhidmatan menjahit busana dengan rekaan fashion tersendiri. Biasanya diorang bagi kain saja, and then diorang suruh kami lakarkan apa desainnya yang lawa untuk this fabric, and then apa yang modernnya, apa yang sesuai untuk diorang punya saiz badan diorang. Macam itulah, mostlynya kami yang desain sendiri. Pengalaman yang diperoleh semasa mengikuti beberapa peragaan fashion di luar negara mendorong Dayang Nur Ifah untuk menghasilkan rekaan-rekaan terkini. Sometimes kadang-kadang orang ini mudah boring nih. Sekejap ada desain baru atau mau dicoba lagi. Sentiasa berubah-berubah. Dengan kreativiti dan promosi yang bersesuaian, setentunya ia dapat membantu pengusaha ini untuk menghasilkan rekaan-rekaan yang berkualiti dan elegan setanding dengan rekaan fashion luar negara. Muhammad Daud Haji Tua melaporkan untuk Berita RTV. Dua warga tempatan iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan ditahan kerana dipercayai cuba membawa masuk barangan tegahan kastam. Penahanan dibuat pada 6 Mei lalu semasa operasi rondaan dan pemantauan jenayah pasukan polis simpanan C Company pasukan polis di Raja Brunei dengan kerjasama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei di kawasan hujung jalan Kampung Bobuloh. Hasil pemeriksaan 3 kotak besar mengandungi 36 botol minuman keras dan 16 karton rokok pelbagai jenis ditemui. Kedua-dua suspek, kenderaan dan barang-barang tegahan dibawa ke Balai Polis Limau Manis bagi siasatan awal dan kes diambil alih oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Dua pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Farida berumur 23 tahun memegang nombor pasport C883399. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 26-61334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Manakala Nur Aini berumur 29 tahun memegang nombor pasport C93543330. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Bandar Seri Begawan di talian 22-42334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis berdekatan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
11 orang terdiri daripada jurulatih dan atlet negara Brunei bagi sukan e-sports dan lawan pedang ke Sukan Asia Tenggara ke-32 berlepas ke Phnom Penh, Kemboja pagi tadi. Hadir bagi mengucapkan selamat belayar di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Haji Zakaria bin Haji Srudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kumpulan terakhir akan bertolak ke Phnom Penh, Kemboja, Khamis ini. Sekarang kita ikuti kedudukan kutipan pingat Sukan Asia Tenggara ke-32 di Kemboja setakat pukul 7 malam tadi. Pasukan Brunei DPMM FC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura petang kemarin menentang Tanjung Pagar United FC. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Jalan Besar Singapura itu, Brunei DPMM FC menang 2-1 ke atas Tanjung Pagar United FC. Shaki plays this one in. Will it fall all the way to Tajeli? It won't. Mudrazija out of nothing. Calamity. In the end, Mirko Sutric's touch gave Amri a bit too much. Kenji Rushdie has come a long, long way and he's made a mistake. Kenji Rushdie, Hakimi Yazid. A mistake by Kenji Rushdie. Serves it on a platter for Hakimi Yazid. Bola sepak Liga Super Brunei, 3 perlawanan berlangsung petang kemarin menyaksikan MSABDB mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Jerudong FC dalam perlawanan di balapan dan padang Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah, Merakas. MSABDB jersey merah membuka tirai jaringan seawal minit keempat untuk kedudukan 1-0. MSABDB menambah gol kedua pada minit ke-13. 2 lagi gol dijaringkan pada minit ke-30 dan 32. Pada minit-minit akhir separuh masa pertama, MSABDB menyumbat 1 lagi gol untuk selesa di depan dengan 5 gol tanpa balas. Pada separuh masa kedua, Jerudong FC berjaya membolosi gawang MSABDB pada minit ke-50 untuk kedudukan 5-1. Bagaimanapun, MSABDB mengukuhkan kedudukannya pada minit ke-67 apabila menjaringkan gol ke-6. Kedudukan 6-1 itu kekal sehingga perlawanan berakhir. Sementara itu, dalam aksi di Kompleks Sukan Arena di Kuala Belait pula menyaksikan tuan rumah KBFC menang 2-1 ke atas Rimbasta FC. KBFC lebih awal berada di depan pada minit ke-7. Kedudukan KBFC semakin kukuh apabila peluang yang hadir pada minit ke-30 tidak disia-siakan untuk gol kedua. 5 minit masuk babak kedua, Rimbasta berjaya menjaringkan gol untuk kedudukan 2-1. Bagaimanapun, kedudukan itu kekal sehingga ke whistle penamat. Lain-lain keputusan, Lun Bawang FC menempaskan Majlis Sukan Pasukan Polis di Raja Brunei 3-2 di Kompleks Sukan Batu Apoy. Kumpulan Hani Kasmat muncul juara kejohanan badminton Piala CHSK Brunei Darussalam kali ke-6. Kejohanan sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39 berlangsung kemarin di Sekolah Chung Hua Kudang, Tutong.
Hadiah-hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Di tempat kedua disandang oleh kumpulan Kyudang Nike dan di tempat ketiga Smart Shield International Sdn Bhd. Juga hadir Awang Muhammad Sofian bin Najib Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juara bertahan Awangku Muhammad Syakir bin Pengiran Haji Ali berjaya mempertahankan kejuaraannya untuk muncul juara kejohanan golf amatur terbuka Klub Golf Pantai Mentiri edisi ke-32 2023. Kejohanan berakhir lewat petang kemarin di Klub Golf Pantai Mentiri. Kejohanan golf senior amatur terbuka 2023 kategori lelaki dimenangi oleh Johari bin Haji Ahmad, manakala kategori wanita dimenangi oleh Pengiran Datin Hajah Umi Kalsum bin Pengiran Haji Tuah. Bagi kategori jemputan pula dimenangi oleh Abdul Amsyar bin Haji Muhammad. Bagi kejohanan golf amatur terbuka, Agnes Hiu muncul juara bagi kategori wanita. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Kenal Bersara Zahrin bin Haji Zunaidi, pengurusi Klub Golf Pantai Mentiri. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma bagi tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria.